Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ja'ala dinahu mabniyan ala tashin wa taskhif ala mukallafin. Salatan wa salaman ala ibadihi as-safa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma zidna fahma wal hikmata wal aqla wa fadhil bihmatika ya murahimin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya kita sentiasa dalam kebaikan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita dan sentiasa membimbing kita dalam keredaannya. Mudah-mudahan semua bentuk amal soleh yang kita kerjakan menjadi amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu hai talib bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya tiga perkara. Pertama, salim, yakni sejahtera daripada seksa, iaitu seorang yang sampaikan atas berbuat segala yang fardu atasnya dan meninggalkan ia akan segala maksiat. Kedua, rahib, yakni berdapat laba, iaitu seorang yang berbuat segala yang fardu atasnya dan menjauhi segala maksiat serta ia memperbanyakkan akan memperbuat segala yang sunatkan atasnya. Ketiga, khasirun, yakni dapat rugi, iaitu seorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegah atasnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang raij, yakni yang dapat laba itu, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim, yakni yang sejahtera itu, dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhkan akan martabat yang khasirun, yakni yang dapat kerugian itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu hai talib. Jadi sebelum ini Syekh Abdul Samad Al-Limbani dia cerita dah kepada kita sebelum ni, iaitu ada tiga perkara tempat yang kita mesti kita nak berzikir ke, nak tolong orang ke, nak tasbih ke, baca Al-Quran, yang sebelum ni dia telah sebut dah sebelum ni. Dan dia menyatakan juga, ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu, penuntut ilmu yang sentiasa mendengar ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak kira di mana saja dia berada, sebagai penuntut ilmu ini, ataupun salik, orang yang nak menjalan hati ke haratillah, orang yang sentiasa nak memburu keridaan Allah Subhanahu wa taala dan nak menjadikan Allah itu Tuhan yang mutlak, tidak ada yang sekutu baginya Allah. Maka apa dia kena tahu? Ketahui oleh muhai talik bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya tiga perkara. Pada hak agama kita, pada tanggungjawab pada agama kita itu agama Islam. Maka tanggungjawab kita sebagai Islam, sebagai beragama Islam, apa? Kita ada tiga perkara yang akan berlaku pada diri seseorang itu. Pertama, salim, yakni sejahtera daripada seksa, iaitu seorang yang sampaikan atas berbuat segala yang fardu atasnya dan meninggalkan ia akan segala maksiat. Pertama sekali, orang yang salim.
Orang yang salih ni orang yang dia buat sembahyang, kita kata dia jaga hak fardu, dia jaga hak wajib, sembahyang fardu, puasa wajib, zakat wajib, dia jaga hak yang wajib ni, dia pelihara betul, dia jaga. Ini salim dah. Dan dia juga jauh daripada maksiat. Bukan setakat dia ni jenis manusia ni hak yang nak pelihara agama dia ni, pertama sekali dia jaga agama dia, lepas tu dengan dia pelihara yang fardu, dia jaga hak wajib-wajib ni. Lepas tu pula dia jaga, dia jauhi hak maksiat ni. Maksiat apa-apa, maksiat zahir ke, maksiat batin ke, dia jauh belaka. Ni salih dah. Alhamdulillah. Boleh duduk kedudukan golongan yang pertama ini, alhamdulillah dah. Boleh duduk kedudukan begitu. Kita sebagai orang Islam semua sentiasa nak berjalan hati ke haratillah, nak cari redha Allah, duduk makam tu alhamdulillah dah. Makam mana? Makam yang pertama iaitu pelihara sungguh-sungguh yang fardu, dan yang kedua yang pertama dia pelihara sungguh yang fardu, dan dia menjauhi segala maksiat yang zahir ataupun maksiat yang batin. Itu di antaranya pertama. Keduanya raij, bukan raid, bukan. Kalau rahi bau, dia beza. Ada kalau kita letak jim dengan kita tak letak jim, dia berubah selalu makna. Kalau rahi angin ataupun bauan, bau, bau. Kalau kita letak jim, raij laba, beruntung, utung orang panggil. Utung seseorang itu. Jadi keduanya, golongan yang kedua itu raij, iaitu yang berdapat laba, iaitu seorang yang berbuat segala yang difardukan atasnya dan menjauhi segala maksiat, serta ia memperbanyakkan akan perbuat segala yang sunatkan atasnya. Hanya seseorang itu. Jadi golongan yang kedua ini, golongan yang mana yang adalah golongan yang sentiasa beruntung. Beruntung sama. Mana golongan ini? Golongan ini dia jaga yang fardu, dia sempurna molek yang fardu, dia jaga yang fardu, dan dia dan sama-sama dia jauh yang sunat. Dia jauh maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh daripada maksiat Allah, dan sama-sama dia memperbanyakkan yang sunat. Hak ni lah akan menjadi perubahan pada makam seseorang itu. Itu antaranya makam raij. Makam raij ni makam yang pada makam atau pada seseorang itu akan berubah. Dia naik makam, Allah Ta'ala kasih dia, sama ada Allah angkat dia jadi wali Allah, orang yang semakin hampir dengan Allah. Makam yang kedua ini, makam mana? Dia jaga yang fardu dan dia jauhi maksiat Allah, maksiat pada Allah, dan sesama dia memperbanyakkan yang sunat. Ni lah. Kita waktu tambuh Syekh Ibn Atha'illah pernah berkata, jangan sesekali kita ditipukan dengan yang fardu. Jangan rasa ditipu yang fardu, yakni dengan kita mencacatkan yang fardu tetapi memperbanyakkan yang sunat. Ni hal rugi juga. Setengah daripada tipu dari syaitan. Itu di antaranya. Tapi yang beruntung, dia menjaga yang fardu dan sama dia jauh dari maksiat pada Allah, dan dia memperbanyakkan yang sunat. Ni golongan kedua ni beruntung sungguh. Untung, apa panggil? Untung kerana dia berniaga dengan Allah, hal keadaan dia mendapat untung yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia memperbanyakkan yang sunat. Tak lari. Jalan orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lari daripada makam yang sunat. Makam iaitu memperbanyakkan yang sunat, semayang ni ataupun banyak lagi. Maka ini salah satu orang yang sangat takrib dengan Allah, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ditanya kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Syazili, bagaimana perkara seorang itu cepat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyatakan bahawasanya ialah mengerjakan yang sunat, iaitu memperbanyakkan yang sunat. Adalah Rasulullah menjadi tauladan, contoh. Kalau kita tengok Rasulullah, qurratul hasanah, ikutan yang sangat baik bagaimana Rasulullah.
Rasulullah sangat jaga yang sunat. Disebut dalam surah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah dia sangat menjaga sunat sembahyang subuh, sunat fajar, ataupun kita kata sunat sebelum sembahyang fardu subuh. Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah meninggal. Itu menunjukkan Rasulullah nak mengajar kepada umatnya, itulah jalan yang sangat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dah buat amal pun tak apa. Rasulullah adalah seorang maksum, Rasul lagi, Nabi lagi. Tapi Rasulullah buat itu kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adalah jalan tanda dia semakin dekat dengan Allah, tanda dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah Rasulullah dia jaga sembahyang sunat tu. Dan begitu juga ulama-ulama dulu seperti mana Al-Imam Az-Zura'i rahimahullahu ta'ala juga pernah berpesan kepada muridnya, iaitu dia menyatakan bahawasanya kekallah kamu, lazimlah kamu sembahyang sunat maghrib, jangan kamu tertipu dengan sunat sebelum maghrib. Maksudnya kita disuruh sembahyang sunat maghrib. Orang azan maghrib sembahyang, ada masalah. Tetapi di sana ada suatu golongan dia sembahyang sunat maghrib, tetapi dia merugikan fadilah yang sunat rawatib yang muakkad, iaitu di antaranya itu sunat selepas maghrib. Sunat selepas maghrib, kalau nak sembahyang sunat maghrib, boleh dan dipersilakan sebagai tambahan pahala. Tetapi jangan meninggal. Jangan sesekali meninggal sunat selepas maghrib, kerana fadilatnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk juga dalam Rasulullah menyatakan haramullah 'alan nar, ataupun haramullah lahm 'alan nar. Allah Taala mengharamkan dagingnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama terdahulu ataupun orang-orang soleh terdahulu, mereka menjaga yang sunat kerana mereka nak mendapat loba, iaitu ra'ij, iaitu nak mendapat loba, utun, dan semakin dekat ni Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ketiga khasirun, yakni golongan yang ketiga yang dapat rugi, iaitu seorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya barang siapa, dan mengerjakan barang yang ditegah atasnya atas seseorang barang siapa tu. Jadi golongan yang ketiga ini golongan khasirun, martabat, ataupun golongan ketiga ni golongan orang yang rugi. Rugi macam mana? Dia meninggalkan yang fardu, hak yang Allah Ta'ala wajib ke atas dia, dia tinggal. Kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia puasa, ada 8 waktu, dia sembahyang. Dia puasa, dah lewat ni, tidak sembahyang, dia tinggal ibadah. Maka ni orang yang rugi. Bukan setakat itu saja, dia bahkan dia mengerjakan barang yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang rugi. Rugi khasirun ay fid dunya wal akhirah. Yani dia bukan setakat di dunia saja dia rugi, bahkan di akhirat pun dia rugi. Pernah ditanya kepada Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali, bagaimana kedudukan orang yang khasirun ini, orang yang rugi ini di dunia? Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan bahawasanya di dunia Allah Subhanahu wa taala menarik keberkatan kepada hidupnya. Allah Ta'ala terik keberkatan hidup dia, dan berbagai-bagai bentuk maksiat ataupun bala yang Allah Ta'ala akan hukum di dunia lagi. Itu di antaranya. Bahkan Rasulullah menyatakan sebuah hadis, jangan sesekali kamu iri hati kepada orang-orang yang rugi ini di saat dia mendapat nikmat Allah, dan jangan sesekali, kerana dia dalam muka Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kata golongan tiga, golongan khasirun, golongan yang mana kalau kita jumpa golongan ini, hal kadang dia banyak nikmat Allah, Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, maka jangan, Rasulullah kata, jangan sesekali kita rasa sedap dia, untung dia begini. Jangan, kerana dia dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang ra'ij,
yang dapat roba, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim, yakni yang sejahtera itu. Jadi kalau kita tak boleh nak jadi, kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, kalau kita tak boleh nak jadi martabat yang pertama, martabat yang kedua itu ra'ij, yang mana yang buat fardu jauh maksiat, lepas tu memperbanyakkan yang sunat. Kalau tak boleh nak jadi golongan itu, golongan yang martabat itu tu, hendaklah kamu menjadikan martabat yang salim, yakni yang sejahtera itu, yakni mana, iaitu orang yang menjaga fardu dan menjauhi maksiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan salim itu alhamdulillah dah. Jadi golongan itu alhamdulillah dah. Bagi ilmu fiqh, bagi ilmu tasawuf, ilmu adab dengan Allah, ilmu akhlak ataupun ilmu adab, akhlak, tasawuf, boleh panggil belaka. Adapun bagi ilmu tasawuf, tak buat ni. Bagi ilmu tasawuf nak ra'ij, iaitu yang mana dia buat fardu dan jauh maksiat dan memperbanyakkan yang sunat. Itu di antaranya golongan orang-orang yang ahli sufi, orang-orang yang ahli tasawuf. Itu di antaranya. Sebab itulah apa panggil ni bi'amali ni, bi'amali. Bukan ilmu tasawuf ni cakap ala ketuhanan tinggi. Ni timbul ni banyak dalam YouTube ke apa, dalam Facebook ni, organ kita ni je duk cakap ala ketuhanan tinggi, patut pergi jumpa tok guru ni nak suruh orang tarik perhatian pada dia. Dia ni mengaji pun tak tahu. Dah dulu duk main belakang rumah apa asang tu. Tu lah ni jadi tarik perhatian orang. Kita tak sebutlah nama dia tu. Jadi dia ni masyhur dia ni. Dengan tarekah dia cakap ada ketuhanan tinggi. Tu pergi Kedah tok guru ni, kadang-kadang kita rasa sedih. Kadang-kadang tok guru alim pun jadi terpengaruh juga dengan dia. Dah cakap ada ketuhanan tinggi. Dah dulu kita ingat dulu dia pun pernah ajar kepada anak murid dia, kalau nak mujahadah, nak benci kepada nafsu ini, suruh anak makan teh ayam. Baru kita rasa nak marah. Bila berzikir pula siap baju, supaya nafsu kita ni mujahadah nak marah. Itu cara tarekah sesat. Ini masyhur kita tengok lah ni. Berhati-hatilah. Kita dah sebutlah sini sebab ada lahir sini. Orang tu berhati-hati. Jadi cakap ala ketuhanan tinggi, tapi bila amali tu tak ada situ. Sebab tu ilmu tasawuf ni, dan nanti seorang tu mengaji kitab Penawar Hati berpuluh-puluh kali, kitab Hikam Arab ke, kitab Hikam Jawi ke, guru dengan guru tu, guru dengan guru ni, tu guru tu, tapi kalau tidak ada amali, dia tidak akan ada yarzu. Man lam yarzu alam diri, tidak ada rasa tu. Macam orang duk sebut nasi dagang sedap, dia tak rasa lagi. Kalau dia rasa boleh tahu. Dia kawan anak dia kata nasi dagang situ jadi ikan air hitam jadi. Dia tak pernah rasa lagi. Maka tidak ada kemanisan situ. Maka begitulah ilmu tasawuf ni, ilmu mesti beramal. Sebab tu Syekh Abdul Samad Al-Limbani ni, pengarang kitab ni, dia seorang ulama tasawuf, dia seorang pejuang. Dia beramal dengan ilmu dia. Sebab itulah dok nanti kita mengaji banyak kitab-kitab Penawar Hati, kitab-kitab tasawuf seperti mana Penawar Hati, Tajul Urus, Darun Nafis, Minhajul Abidin, Hikam, banyak lagi kitab-kitab yang lain. Jadi kalau kita mengaji kitab tu dengan kita beramal dengan tasawuf, baru jadi. Bukan hanya cakap ala ketuhanan tinggi dengan sajaknya ketuhanan, cakap kenal Allah dengan Allah, aku naik makam dekat insanul kamil, iaitu sifat jalan Allah, sifat jamal Allah, begini cerita begini. Itu bukan jalan orang-orang soleh terdahulu, bukan wali-wali Allah seperti Syekh Qadir Jalani. Syekh Qadir Jalani rahimahullahu taala pernah ditipu daya oleh syaitan. Mari Syekh Qadir tengah duduk sela atau semayang, mari cahaya warna hijau. Syekh pesan, cahaya itu berkata, suara dia kata, wahai Syekh, sesungguhnya kamu sudah maqam pada maqam yang sangat tinggi. Begitu tinggi maqam kamu tidak perlu lagi sembahyang, kamu tidak perlu lagi itu. Syekh Qadir pun ambil kain dia,
iaitu lepa kepada cahaya tu. Itu adalah tipu daya syaitan. Syekh Qadir, Allah Ta'ala pelihara dia daripada tipu daya. Maka kita akan lihat fitnah pada agama akan timbul. Golongan orang mengaku sebagai ni, sampai ke Tuhan, ketuhanan begini. Jangan kita pengaruh dengan kalau ada kawan-kawan kita terpengaruh dengan golongan-golongan begitu, jangan. Baik kita jadi orang soleh begini saja, pergi surau sembahyang berjemaah, pergi dengar ilmu begini. Hal tu lebih selamat banding daripada ikut guru-guru yang cakap ala ketuhanan tinggi tetapi tidak beramal. Kita nak jadi golongan yang beramal. Itu di antaranya. Sebab masuk dalam kata golongan yang orang yang rugi juga. Golongan orang yang rugi iaitu orang yang tidak beramal. Panggil itu tidak ada ilmu tasawuf. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jauhi olehmu daripada martabat yang khasirun, iaitu orang yang dapat kerugian itu, yakni hak fardu dak buat, hak fardu patu maksiat pula, jauh. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu hai talik bahawasanya hamba Allah itu pada haknya segala makhluk tiga perkara. Pada makhluk, pada hak seorang hamba itu, pada hak Allah itu segala makhluk itu tiga perkara. Pertama mana? Seperti malaikat. Yang mana kita boleh nak jadi seperti malaikat? Mana? Iaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk Allah dan kasih sayang akan mereka itu makhluk Allah, dan memasukkan kesukaan, kegembiraan dalam hati mereka itu makhluk Allah. Jadi makam pertama ni kita pada hak hamba Allah kita boleh nak jadi hak gini. Mana? Golongan malaikat. Golongan malaikat, mereka ini berbuat baik pada makhluk Allah dan kasih sayang mereka itu pada makhluk Allah, sentiasa ada sifat ihsan pada makhluk Allah, dan mereka memasukkan kegembiraan kepada hati mereka itu makhluk Allah. Dia suka buat gembira orang. Itu golongan malaikat. Bahkan kata al-Imam Abdullah bin Mas'ud berkata, sesiapa yang buat seperti malaikat, bahkan dia lebih hebat lagi daripada malaikat. Dia buat seperti malaikat ni, golongan pertama ni, bahkan dia lebih hebat lagi pada malaikat. Sebab apa? Sebab dia ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu, maka dia lebih hebat lagi. Orang jadi kekasih Allah lebih hebat lagi. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan keduanya seperti binatang. Golongan yang kedua ni seperti binatang. Mana? Iaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk Allah dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Itu seperti binatang, bentuk kedudukan manusia tu. Mereka ni buat baik pada orang jauh sekali. Dan mereka ni dah buat jahat pun orang. Dia buat kodoh dia saja. Itu seperti binatang. Binatang kan jenis tak cara orang gitu dia. Itu kita tak ambuh begitu. Golongan seperti binatang, golongan yang mana mereka tidak buat baik pada orang, tapi mereka tidak buat jahat juga pada orang. Kita tak ambuh golongan begitu. Kita nak golongan pertama tadi tu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ke golongan ketiga seperti kala atau kala jekin dan ular dan segala binatang yang buas, iaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk Allah dan tiada diharap akan kebajikannya mereka kepada makhluk. Dan jikalau tiada kuasa engkau jadikan dirimu itu seperti malaikat, jadilah dirimu itu seperti binatang. Itu kata musannaf kita. Maksudnya golongan yang ketiga ini golongan seperti ular, kalajekin. Mana segala binatang yang buah ni? Mana mereka tu, kelakuan mereka tu? Kalau ada golongan ini pada manusia, dia tu segolongan yang kalajekin dan ular dan binatang buah ni. Mana mereka yang berbuat kejahatan pada makhluk Allah? Orang suka buat jahat pada orang tu, ular jeking tu. Suka khianat orang. Tu maknanya dia suka buat jahat kepada makhluk Allah dan dia tidak harap pun kebajikan. Dia buat jahat orang, dia kata aku bukan bergantung pada dia pun, tak apalah aku nak buat jahat ke dia pun, aku tidak peduli pun, aku bukan makan hasil daripada dia pun. Dia buat jahat ke makhluk Allah, dia buat zalim. Itu seperti
ular, jekin, binatang buah, itu di antaranya. Dan jika maka kata musannif rahimahullah taala, maka jikalau kuasa engkau tiada kuasa, engkau akan jadi dirimu seperti malaikat. Makna buat baik pada orang, pada makhluk Allah, rasa kasih sayang pada makhluk Allah, dan buat kegembiraan kepada hati mereka, hati manusia ni. Jadilah kamu, iaitu maka jadilah di kamu itu seperti binatang golongan kedua tadi tu. Mana buat baik pada orang, buat baik, iaitu buat baik pada orang pun dan tidak buat jahat pada orang. Baik jadi golongan binatang gitu. Binatang hak golongan kedua tu. Tapi jangan jadi golongan hak yang ketiga, golongan kalajengking, ular. Mana buat jahat ke orang dan tidak rasa bersalah, dan dia rasa aku tak peduli pun dia, bukan aku kait dengan dia pun. Tak boleh begitu. Kita nak jadi golongan malaikat. Bahkan kalau kita jadi seperti golongan malaikat, kita lebih hebat daripada malaikat lagi, sebab kita diciptakan dengan akal dan begitu juga daripada nafsu. Itu golongan yang pertama. Itu maqam ni akan naik. Maqam belah kasihan pada makhluk Allah, buat kegembiraan pada makhluk Allah, maqamnya akan naik. Ini jalan-jalan orang salih, orang soleh yang naik maqam cepat di Allah, sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Maka kita disuruh menjadi maqam yang pertama itu. Dan jangan engkau turun kepada maqam kala jekin dan ular dan segala binatang yang buah itu. Jangan, musannif kata jangan kamu jadi maqam seperti maqam yang ketiga itu buat jahat pada orang, tidak harap pun kebajikan pada orang. Dia kata aku nak berhajat pun pada orang yang berhajat pada aku, dan masa sama dibuat zalim pada orang. Itu jangan jadi golongan ini. Itu akan berlaku dalam kehidupan manusia dan lari begitu. Itu di antaranya disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbani rahimahullahu taala. Syahdanun, sajugianya jangan engkau masyhur pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan suatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat, atau suatu yang memberi manfaat bagimu pada hidupmu. Jadi kita berhenti situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Limbani dalam kitab ini, menjadi manfaat kepada kita, menjadi bekal untuk kita terus hidup dalam keberkatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan pada kita lebih-lebih lagi pada bulan Rajab yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.